Kalau AGC ni berdegil, senang sajalah. Okey, pada 29 hari bulan, iaitu hari Jumaat yang akan datang, lebih kurang dalam 10 pagi, saya rasa kita kena hantar memorandum kepada yang di Pertuan Agong. Ini saja yang kita boleh buat. Kita tak boleh tunggu dah. Mereka dah melengahkan pihak kerajaan ini. Jadi Suhakam sepatutnya highlight yang itu. Okay, bukan Harusnya saja gitu highlight ya. hak-hak pembuli ni, tapi kena highlight hak kanak-kanak yang dibuli sehingga menyebabkan mereka mati. Okay? Betul. Okay, yang seterusnya, jadi bagi saya, masa saya tengok ni memang saya sedih lah. Kan, saya nangis lah tengok. Aku baru tahu geng aku. Adakah negara yang dicintainya oleh Zara mencintainya balik? Itu satu persoalan yang kita kena fikirkan. Ya Allah geng. So jadi adik Zara itu dia menulis tulisan yang tadi yang disebutkan oleh peguam dari Nadia. Dia gambar jalur gemilang geng. Dia menuliskan 3 kali Malaysia. Dia sangat cinta dengan negaranya. Tapi yang seperti dikatakan oleh peguam Nadia, adakah negara mencintai adik Zara geng? Ya Allah, ini sangat menyedihkan geng, dan aku baru tahu ini geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa buang masa geng ya. Jadi ada up to date dari case adik Zara nih geng ya. Aduh, ini makin lama makin ya Allah geng. Bukti dihapuskan, pendedahan yang mengejutkan ya. Oke, terbongkarnya di balik siasatan peguam Deda sesuatu yang mengejutkan. Puncak kes Zara ini lemah. Wah. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama gengnya seperti apa videonya. Dan ya Allah, ini makin lama kenapa macam susah gitu geng ya. Makin lama seperti macam drama sinetron ini geng ya. Oke lah, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa videonya. Tapi sebiasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya seperti apa video dari channel Nur Muhammad geng. Dan oke, ini CSI tiada, bukti hilang, peguam persoal kelemahan siasatan kes Zara Khairina. Insan yang masuk. Jadi kita tertanya-tanya kenapa tidak ada CSI. Dan kita takut bukti-bukti telah dihapuskan pada jam-jam selepas kematian adik Zara Khairina itu. Astaghfirullahaladzim. Geng, serius geng. Isu siasatan kes kematian tragis arwah Zara Khairina terus mendapat perhatian serius apabila pelbagai pihak tampil menyuarakan kebimbangan. Peguam dari Concerned Lawyers for Justice CLJ, Nadia Abdul Aziz, mendakwa kelemahan besar telah berlaku dalam siasatan. Kelewatan serta ketiadaan pasukan forensik CSI di lokasi kejadian menimbulkan persoalan besar mengenai keberkesanan siasatan itu. Beliau menegaskan tanpa kehadiran CSI dan unit K9, bukti kritikal mungkin telah terhapus dalam jam-jam terawal selepas kejadian. Nadia turut menolak cadangan inquest kerana berpotensi melambatkan keadilan untuk arwah Zara. Sehingga kini, tiada kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 302 atau 304 Kanon Keseksaan. Kes hanya dilihat dari sudut pembulian semata-mata tanpa penelitian mendalam terhadap aspek kematian. Sementara itu, Cikgu Chandra, seorang aktivis pendidikan, mengumumkan bahawa beliau akan menghantar memorandum khas kepada istana. Memorandum itu bertujuan mendesak campur tangan Majlis Raja-Raja Melayu agar memastikan keadilan ditegakkan tanpa sebarang campur tangan politik. Cikgu Chandra menegaskan suara rakyat kini semakin lantang menuntut kebenaran dalam kes tersebut. Malah memorandum itu menjadi simbol tekanan moral daripada rakyat kepada pihak berkuasa tertinggi negara. Dalam masa sama, Nadia pula mengingatkan bahawa Malaysia wajib mematuhi Konvensyen Hak Kanak-Kanak CRC yang menjamin keselamatan dan hak pendidikan kanak-kanak.
Beliau mendesak Suhakam agar menegakkan hak mangsa buli, bukan sekadar menuding kepada penjenayah semata-mata. Dalam nada sebab, Nadia menyentuh mengenai lukisan terakhir arwah Zahra bertulis Uhibu Baladi, Uhibu Watoni. Watoni. Saya cintakan negaraku, saya cintakan tanah airku sebagai bukti kecintaan arwah terhadap Malaysia. Adakah negara yang dicintainya turut mencintai dia kembali? Itu persoalan besar untuk kita semua renungkan bersama. Okey, video penuhnya ya. Kes adik Zahra Karina ni, saya melalui CLJ, Concerns Lawyers for Justice, dah keluarkan 2 statement lah untuk membantu publik, masyarakat. Ini untuk Peguam memahami Nadia ya. kes adik Zahra ni daripada segi perundangan. Okey, yang pertamanya tentang siasatan. Okay, kelemahan siasatan daripada awal. Kelemahan siasatan itu bukan hanya pada postmortem, tapi kepada ketiadaan CSI ataupun forensik team dekat situlah, dekat kawasan kejadian, kawasan jenayah ataupun lokasi jenayah tersebut, iaitu sekolah SMK Tundatul Mustafa tu lah. Jadi dari segi CSI, tiada forensik ataupun forensik lah masuk dan sebagainya. Sebab setahu kita melalui sidang media yang dibuat oleh JSJ, MKUMA apa semua, tak ada update tentang CSI team ni. Sebab bila kita compare kepada kes adik Zain Ryan, kes tu memang ada CSI team yang masuk walaupun lewat. Okay? Dan ada unit K9 yang masuk, anjing pengesan yang masuk. Jadi kita tertanya-tanya kenapa tidak ada CSI. Dan kita takut bukti-bukti telah dihapuskan pada jam-jam selepas kematian adik Zahra Karina itu. Jadi sebab tu banyak berlaku spekulasi kan, tentang ada CCTV ke tak, tentang ada mesin basuh ke tak kan. Kita sebab CSI ni penting untuk pengumpulan bukti, pengumpulan ada kesan cap jari ke, kesan darah dan sebagainya kan. Jadi rakyat kat luar sana boleh cek balik kes seorang model Belanda yang mati di balkoni sebuah kondominium di Kuala Lumpur, iaitu Ivana Smith. Okey. Itu pun memang ada berlaku juga kecuaian dalam penyiasatan. Okey, boleh tengok dalam Malaysia Kini report tu. Okey, antara saya boleh bacakan sedikit lah. Antaranya kenapa dikatakan pegawai penyiasat tu berlaku kecuaian dalam siasatan. Pertamanya sebab kelewatan dalam analisa forensik. Lepas tu kegagalan merekodkan suhu badan untuk menganggarkan masa kematian, semakan rakaman CCTV yang tidak mencukupi, serta kelewatan ketibaan pegawai forensik. Menyebabkan hujan tu telah menghanyutkan pesan tapak kaki dan sisa lain di balkoni tempat Ivana ditemui mati. Sebab forensik ni sangat penting sebab saya dulu pernah ada dalam satu seminar yang dianjurkan oleh bekas ketua forensik PDRF, iaitu Tuan Amidun. Tuan Amidun ni adalah orang yang mengendalikan forensik kes-kes berprofil tinggi, iaitu kes Altan Tuya, kes Sosilawati, kes Kenny Ong dan sebagainya lah. Jadi kepakaran Tuan Amidun ni terbukti apabila yang saya ingat dia cakap kes Altan Tuya tu, cara Tuan Amidun tu dapat sehingga dapat jumpa balik semua tulang-tulang Altan Tuya tu penuh. Jadi sangat penting forensik ni sebenarnya. Jadi forensik ni tak boleh dikendalikan oleh pegawai penyiasat biasa. Dia ada CSI unit. Kena ikut prosedur tu lah, SOP yang dibangunkan oleh forensik unit tersebut. Right? Yang seterusnya kita ada sebut pasal inquest. Inquest ni sebenarnya kalau polis ada kuasa untuk menyiasat dan meneruskan siasatan serta melengkapkan siasatan, dia tak perlu inquest. Sebab inquest ni akan menyebabkan delay of justice, akan menyebabkan kelewatan Zahra Karina untuk mendapatkan keadilan. Okay? Sebab kita setakat inilah yang kita tahu, tiada siasatan dibuka untuk 302 ataupun 304 ataupun apa-apa offences dalam kanun kesiasaan itu yang melibatkan kematian. Setakat ni ada 507C saja kan, pembulian saja. Jadi tak ada tentang offences yang berkaitan dengan kematian. Okey, yang kita sebut tadilah 302, 304 ataupun attempted murder ataupun mendatangkan kecederaan parah, tak ada. Jadi tak ada orang yang direman, tak ada orang yang mungkin ditangkap dan sebagainya dan didakwa bawah seksyen tersebut. Sebab
Sebab kita takut keputusan inquest akan berlawanan dengan hasil siasatan. Jadi banyak sangat komplikasi undang-undang yang berlaku dalam kes Zara ni, termasuk isu double jeopardy lah. Okey. Jadi yang ketiganya kita nak sebut tentang CRC, ya. Nak sebut tentang peranan Suhakam untuk menegakkan konvensyen berkaitan kanak-kanak, hak kanak-kanak. Ada benda ni, CRC, konvensyen hak kanak-kanak, yang Malaysia menjadi parti kepada konvensyen ini. Dan Malaysia sebenarnya kena memastikan bahawa tempat kanak-kanak belajar tu selamat dan bebas daripada apa-apa unsur pembulian dan penganiayaan. Dalam ni saya sebut satu je artikel yang disebut oleh CRC tadi, iaitu artikel 19. Okay, negara kita ni kena bertanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk keganasan fizikal, mental, penderaan, pengabaian, penganiayaan dan eksploitasi. Itu artikel 19. Satu lagi artikel 28 dan 29 tentang hak kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan dalam suasana yang selamat, bermaruah dan bebas daripada diskriminasi atau penderaan. Jadi kita khawatir lah tentang kejadian dera dan buli yang berturut-turut yang berlaku di sekolah mutakhir ini akan menyebabkan kita dianggap oleh masyarakat antarabangsa sebagai melanggar konvensyen tersebut. Okay? Jadi Suhakam sepatutnya highlight benda itu. Okay, bukan saja highlight hak-hak pembuli ni, tapi kena highlight hak kanak-kanak yang dibuli sehingga menyebabkan mereka mati. Okay? Betul. Yang seterusnya, untuk 31 Ogos ni, sambutan kemerdekaan 31 Ogos, ada ramai di kalangan pihak disebabkan oleh kes adik Zara Karina ni tak nak turun untuk menyambut kemerdekaan lah. Walaupun kita tengok dah ada raptai kan dekat Putrajaya apa semua. Jadi kita faham sentimen tu. Disebabkan kita rasa teraniaya lah oleh kepimpinan yang ada sekarang, oleh ahli-ahli politik yang ada sekarang. Kita rasa teraniaya tau. Jadi menyebabkan kita pun malas nak sambut merdeka, kan? Jadi nampaknya merdeka ni hanya untuk VIP saja ke, kan? Atau untuk durian-durian ni ke? Jadi kita yang mentimun ni, saya cadangkan kita pergi sambut merdeka di tempat yang jauh daripada durian ni, durian-durian ni. Dan saya terkesan dengan satu lukisan yang saya jumpa dekat TikTok, kan? Saya rasa ni lukisan Zara lah sebab ada nama Zara. Lukisan ni macam ni lah. Dia ada lukisan ni sebenarnya menyedihkan lah. Lukisan ni bagi saya menyedihkan sebab Zara lukis dalam bahasa Arab. Ya Allah, geng. Yaumul Istiqlal. Yaumul Istiqlal. Okey. Yaumul Istiqlal ni dalam bahasa Arab hari kemerdekaan lah. Tapi yang menyedihkan dekat bawah ni, setakat yang saya baca, dia kata uhibbu baladi dan uhibbu watani. Uhibbu baladi dan uhibbu watani. Dia kata saya mencintai negara saya. Saya mencintai tanah air saya. Watani tu tanah air saya. Dekat bawah ni ada tiga perkataan Malaysia. Tiga perkataan lah, Malaysia. Jadi tiga perkataan ni kata dia nampak sangatlah dia begitu sayangkan negara dia, kan? Sebab dalam medsos dia ada sebut tentang Zara berpantun Hari Guru je, kan? Jadi yang ini kita kurang highlight kot. Jadi inilah lukisan Zara yang mungkin dikumpulkan oleh ibunya, menunjukkan dia anak yang baik lah, kan? Anak yang bersifat patriotik tau, kan? Jadi mungkin kita boleh print lukisan ni. Kita boleh print lukisan ni dan kita boleh bawa masa sambutan hari kemerdekaan kita nanti dekat satu kawasan yang kita mungkin akan boleh kita berkumpul bersama dan tetapkanlah kemudian nantilah. Okey. Jadi bagi saya, masa saya tengok ni memang saya sedih lah, kan? Saya nangis lah tengok. Aku baru tahu, geng, aku. Adakah negara yang dicintainya oleh Zara mencintainya balik? Itu satu persoalan yang kita kena fikirkan. Ya Allah, geng. So jadi adik Zara itu dia menulis tulisan yang tadi yang disebutkan oleh peguam dari Nadia. Dia gambar jalur gemilang, geng. Dia menuliskan 3 kali Malaysia. Dia sangat cinta dengan negaranya. Tapi yang seperti dikatakan oleh peguam Nadia, adakah negara mencintai adik Zara, geng? Ya Allah, ini sangat
menyedihkan geng, dan aku baru tahu ini geng ya. Astagfirullahaladzim. Tapi sementara realitinya geng, ya seperti yang kalian tahu geng, ya seperti ini geng ya. Karena case ini sudah saya ikuti dari awal ya, masa viral itu dulu itu ya, beberapa minggu yang lalu sampai sekarang ini rasa-rasanya struggle geng ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Okay. Dan disebabkan oleh isu-isu Zara yang bagi saya terasa terlampau berat lah pada saya. Saya rasa sebelum ni saya punya video saya ada cakap kan, ini adalah kemuncak isu yang kerajaan Madani ni gagal tangani. Ini kemuncak dia. Jadi saya rasa dah tiba masanya untuk kita berfikir balik tentang kewujudan kerajaan yang ada hari ini. Dan saya memang nak mencadangkan kepada raja-raja Melayu lah, raja Melayu atas kebesaran, kedaulatan, kewibawaan dan keadilan raja-raja Melayu kita untuk merehatkan buat sementara waktu kerajaan yang ada dan menggantikannya dengan mungkin badan bebas ke mungkin tuanku lebih arif lah tentang perkara ni. Dan sebab bagi saya terlalu kritikal keadaan yang berlaku ni dan memerlukan perhatian dan juga campur tangan daripada yang di-Tuan Agong dan juga Majlis Raja Melayu. Nah, ini kan soalan yang pernah saya tanyakan kepada kawan-kawan geng ya di video sebelumnya geng ya. Jadi di video sebelumnya tuh saya pernah cakapkan dengan kawan-kawan kan ya, ada soalan geng ya. Ini misal geng, maaf ya apabila kalau soalan saya bodoh. Maybe kalaulah seumpama kerajaan yang sekarang mungkin ahli-ahli parlemen politik geng ya, yang tidak boleh selesaikan case ini, siapapun itu, justice, hakim, misalkan kalau yang di Tuan Agong atau Raja Melayu campur tangan, turun tangan case ini macam mana geng, apakah bisa? Nah saya kan pernah kan geng bertanya seperti itu, dan ternyata seperti yang dikatakan oleh Peguam Nadia geng, berarti kemungkinan itu ada geng ya, bisa geng ya, betul tak? Nah ini aku nggak tahu lah geng ya, kawan-kawan yang di luar sana yang lebih paham mungkin tentang macam mana hukum yang ada di Malaysia kan geng ya. Karena setahu saya geng ya, ya ini maaf sekali lagi geng ya, saya bukan orang yang pandai, saya orang yang bodoh geng ya. Kalau kita mendengar cerita-cerita dulu-dulu ketika kita masih budak-budak geng, masa mengaji ya kan geng, dalam suatu negara geng dengan berkonsep kerajaan, ketika ahli-ahli kerajaan, menteri-menteri yang tak bisa tangani kasus secara adil, maka rajalah yang akan turun tangan geng. Nah itu ya. So kalau saya silap ya kalian bolehlah berkomentar, koreksi di ruang komentar geng ya. Saya hanyalah orang yang bodoh yang tidak paham bagaimana sebuah kasus ya, macam mana hukum yang berlaku yang ada di Malaysia lah geng ya. Oke, next kita lanjut lagi geng. Yang berhormat, Oke. banyak tanah padang luas. Lari perlahan, rengangkan bahu. Orang memfitnah tersenyum puas. Balasannya hanya Tuhan yang tahu. ADC ni memang degil. Dia tak nak dengar rayuan peguam semua. Dia nak dakwa tu juga, dia nak dakwa 507C. Oke, ini Cikgu Chandra ya. Kalau tahu bayar denda. Ni, saya bagi tahu lah, ramai lawyer dah bagi tahu. Tangguhkan prosedur. Kan ada terms, boleh dilepaskan tanpa dibebaskan. Lepas inquest ada bukti, sekarang postmortem punya result pun belum keluar lagi. Masa inquest lah yang akan keluar. Kalau AGC ni berdegil, senang sajalah. Okey, pada 29 hari bulan, iaitu hari Jumaat yang akan datang, lebih kurang dalam 10 pagi, saya rasa kita kena hantar memorandum kepada yang di Pertuan Agong. Ini saja yang kita boleh buat, kita tak boleh tunggu dah. Mereka dah melengahkan pihak kerajaan ini, PDRM yang tak follow SOP, tak mohon berdasiasat. Mereka mengaku kesilapan dari segi PDRM. Sekarang tak nak bagi peluang kepada peguam lawyer arwah Zara untuk kumpulkan lebih banyak bukti. Tunggulah AGC, mengapa you nak tergesa-gesa? Don't be biased. So 29 hari bulan 8
dalam lebih kurang dalam pukul 10 pagi kita akan ke Istana Negara. We will send the memorandum. Okey, itu saja kita yang terbaik. Kita nak stopkan pendakwaan atau tarik balik pendakwaan yang dibuat terhadap mereka di bawah 507C bracket 1. Kita nak stop benda tu. So kita akan jumpa pada 29 hari bulan. Nombor telefon cikgu ramai yang dah ada, tapi bolehlah WhatsApp cikgu 018 348 8587. Kita akan hantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong pada hari Jumaat ni 10 pagi. Kita bukan nak buat bantahan ke protes ke apa. Sebab kita nampak sini agensi terlampau berdegil, terlalu bias. Saya tak tahu ini negara demokrasi ke apa. See you on Friday. Thank you, bye. Ya, itulah geng, ya. Sudah kita dengarkan sama-sama, ya kan geng. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh peguam, siapa namanya dia? Peguam Nadia geng ya. Peguam Nadia, dan juga ada Cikgu Chandra tadi geng ya, yang sudah ikut mengomentari tentang case ini geng. Saya setuju 100% saya setuju geng. Pihak istana harus campur tangan dengan soalan ini geng ya. Nah oke, kita akan coba untuk membaca 1 atau 2 komentar lagi geng ya, sebelum saya tutup video ini geng ya. Nah ini geng ya, ada komentar dari Kamarudin Ahmad Nurma geng. Benar, kerajaan sekarang membuli rakyat dengan teruk sekali, lebih-lebih lagi ketika berurusan dengan pegawai-pegawai kerajaan, terutama semua penguat kuasa dan undang-undang termasuk kehakiman. Semoga kerajaan sekarang bantulah rakyat, lebih-lebih lagi kami orang miskin. Raja-raja Melayu, payung kami tempat berteduh. Berarti betul lah geng ya, apa yang saya pertanyakan di video saya sebelumnya geng ya. Ini kira-kira lah geng, kalau semisal mungkin pegawai-pegawai, menteri-menteri yang sekiranya ini agak susah sekali struggle geng ya, kira-kira apa boleh Raja Melayu atau mungkin yang di-Pertuan Agong itu boleh ikut campur tangan nih? Nah apakah bisa ya kan geng? Nah napa-napanya ini nggak tahu lah ini bisa atau enggak ini geng ya. Tapi menurut dari Cikgu Chandra dan juga Peguam Nadia tadi mengupayakan hal itu geng ya. Nah itu, ada yang komen lagi nih, bagi menteri J sambut merdeka. Nah itu ya. Oke, so itulah geng. Jadi makna kemerdekaan itu hanyalah milik orang-orang yang VVIP atau macam mana lah geng ya. Itulah ya Allah, semoga hal ini boleh cepat selesai geng ya. Ya Allah, sudah berlarut-larut nih geng ya, nampak macam struggle lah geng ya. Itulah, so gimana geng, komen kalian boleh komen di ruang komentar. Dan maaf sebelumnya kalau saya terlalu ikut campur, karena yaitu tadi geng, sudah terlajak dan terlanjur saya mengikuti berita ini dari awal geng ya. Itulah, jadi sangat ramai sekali di luar sana itu kawan-kawan yang kirimkan link kepada saya, baik itu di Instagram terutama geng ya, tentang up to date case dari adik Zahra geng ya. Ya Allah. Oke lah geng ya, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kalian semua. Amin ya.